Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di UMP sekarang telah berada dalam lebih kurang 9 bulan daripada bermulanya pandemik coronavirus COVID-19 ni, iaitu bermula daripada 18 Mac 2020, di mana kita dikejutkan dengan arahan daripada KPT di mana pelajar perlu pulang ke kampung masing-masing disebabkan oleh pandemik. Dan di situlah di mana proses pembelajaran PDP, pembelajaran dan pengajaran ini terpaksa diolah oleh kerana lanjutan demi lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi. UMP terpaksa mengambil beberapa tindakan supaya proses pendidikan di UMP ini masih lagi berlaku, dan kita berharapkan pelajar-pelajar kita juga mampu belajar walaupun berada di mana sahaja di Malaysia ini, supaya jangkaan graduasi pelajar ini dapat kita capai seperti mana yang kita harapkan. Jadi bermulanya COVID tadi pada 18 Mac, di mana pelajar telah diminta untuk bercuti selama beberapa minggu, dan PDP diteruskan dengan atas talian, di mana pelajar diminta untuk berurusan dengan fakulti masing-masing supaya mereka dapat menerima pengajaran dan dapat mendalami proses pembelajaran dengan sempurna. So, bila kita sebut norma baru ini, inilah menjadi norma barunya, di mana pembelajaran PDP secara fizikal telah ditukar kepada pembelajaran atas talian. So, pengubahsuaian atas sistem pembelajaran telah berlaku, di mana atas saranan kementerian juga, di mana tidak dibenarkan lagi PDP secara fizikal dan ditukar kepada atas talian sehinggalah 31 Disember ni 2020. Jadi UMP telah mengambil beberapa tindakan untuk bertukar ke arah norma baru tersebut. Okay. Untuk memastikan pelajar kita terus berada dalam keadaan yang pembelajaran lebih kondusif, pertamanya setelah kami buka pengajaran PDP ni, kami beberapa minggu pertama pihak UMP telah mengadakan survey, sebab kami nak tahu di mana masalah pelajar-pelajar ni dan apa yang kita boleh bantu. Okey, so dalam kaji selidik tersebut, kita dapati pelajar-pelajar ini ada yang memerlukan data. Okey, dari segi pelajar yang memerlukan data, Pusat Teknologi Maklumat kita dan Komunikasi bekerjasama dengan YTL Foundation, di mana pihak YTL Foundation telah bersetuju untuk memberikan kepada pelajar-pelajar kita SIM card 4G SIM card, di mana bernilai 40 GB di dalamnya. So itu adalah salah satu usaha yang sangat murni dari pihak telco. Okey, antara masalah lain ialah pelajar-pelajar kita banyak memberi rungutan bahawa data merupakan satu sebab. Yang kedua ialah kelajuan internet. Okey, dan yang ketara juga kami dapati ada pelajar yang tidak mempunyai peralatan yang bersesuaian. So itu antara masalah pelajar, dan juga pelajar-pelajar yang ada internet pun di rumah, mereka juga mempunyai kekangan, di mana dalam satu rumah, satu keluarga pun mereka juga mempunyai adik-beradik yang menggunakan data line yang sama. So jadi dalam kelajuan dalam sebuah rumah tersebut, jika mempunyai 3 atau 4 orang anak-anak yang sedang belajar online, so kemungkinan besar kelajuan mendapatkan pengajaran secara digital tadi akan berlaku secara perlahan. Dan juga komen-komen dari pelajar ialah kesusahan mereka jika dalam keluarga mereka membuat bising, di mana kesesuaian ruang untuk belajar itu adalah tidak kondusif. Kami telah membuat survey. Memang ada berlaku beberapa pelajar yang tidak mempunyai laptop, yang di mana kami dari pihak JEPA menerusi Yayasan UMP telah bekerjasama, di mana kami telah mendermakan dan meminjamkan kepada pelajar yang berkeperluan
laptop tadi supaya proses pembelajaran tersebut dapat berlaku. Okey, begitu juga dengan pelajar-pelajar yang memerlukan pembelajaran yang kondusif, di mana pelajar-pelajar ini boleh memohon untuk datang ke kampus. Okey, pelajar dibenarkan sebagaimana atas nasihat KPT, pelajar yang berkeperluan internet, mereka boleh memohon dan datang ke kampus, duduk di asrama dan akan menggunakan internet di kampus. Untuk makluman, kita di UMP ini 80% pelajar kita adalah yang berada dalam lingkungan B40. Kita mohon pada pelajar-pelajar tersebut untuk memohon kepada pihak Pusat Zakat UMP. Alhamdulillah, lebih kurang 1,700 pelajar telah memohon, pelajar kanan, dan mereka telah diberikan amount berjumlah 3 hingga RM500 supaya mereka dapat menampung keperluan untuk mendapatkan data-data supaya proses PDP online dapat dijalankan. Untuk staf pula, kita melalui pusat pembelajaran e-learning, dahulu dikenali sebagai CREL, sekarang ini PPSE, Pusat Pembelajaran E-Learning, di mana pusat ini telah menjadikan beberapa kursus untuk pensyarah sebagai persediaan untuk menyediakan. Pertama ialah supaya mereka maklum penggunaan teknologi digital. Kerana pertukaran transformasi daripada konvensional face to face kepada digital memerlukan sedikit pendedahan kepada pensyarah, terutamanya kepada pensyarah-pensyarah yang senior. So, salah satu ialah kita membuat kursus penggunaan alat teknologi digital dalam pengajaran. Di samping itu juga, pensyarah-pensyarah ini diberikan kursus cara membangunkan digital content untuk bahan pengajaran. Okey. So, ini termasuklah penggunaan video-video dan juga cara menggunakan platform interaction antara pelajar dan pensyarah. Dan juga yang paling penting, di mana proses pembelajaran berlaku atas talian, penilaian juga berlaku dalam talian juga. Jadi pensyarah ini juga diberikan modul-modul kursus supaya mereka boleh mentransformasikan peperiksaan akhir kepada penilaian, dipanggil penilaian alternatif. Pengurusan tertinggi telah bersetuju untuk memberikan RM500 kepada para pensyarah supaya mereka boleh mengemaskini atau meningkatkan lagi fasiliti penyediaan digital content. Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah memohon kerjasama antara IPTA supaya jika ada berlakunya pelajar-pelajar mereka yang berada berhampiran dengan IPTA yang ada, jadi pelajar-pelajar tersebut boleh memohon melalui saluran yang betul untuk berada dalam kampus IPT yang berhampiran supaya mereka boleh mendapat penerimaan signal internet dan dapat satu ruang pembelajaran yang bersesuaian. Saya bagi contoh, untuk kes semester yang 2, waktu bulan 6 yang lalu, kita ada menerima pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan yang berada di Pahang, di Pekan, berhampiran dengan kampus Pekan, dan pelajar tersebut melalui TNC akademik di sana telah memohon kepada UMP untuk berada dalam kampus kita di Pekan, dan pihak UMP dengan tangan terbuka membantu pelajar tersebut supaya ditempatkan di perpustakaan kita. Alhamdulillah, pelajar tersebut telah pun berjaya menghabiskan semester tersebut dan juga menjalani peperiksaannya di sini. Untuk sekarang ini kita mempunyai lebih kurang 1,100 pelajar yang berada di dalam kampus daripada pelbagai kategori. Untuk makluman, pelajar yang berada di sini kebanyakannya adalah pelajar yang berada pada tahun akhir. Mereka ni adalah pelajar yang menghabiskan kerja-kerja makmal mereka, kerja-kerja lab, dan juga pelajar-pelajar pasca siswazah. So, pelajar-pelajar ini telah pergi ke makmal dan mengikut SOP yang telah ditetapkan untuk menghabiskan kerja-kerja projek tahun akhir supaya mereka dapat menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan. Itu saya berterima kasihlah pada pihak-pihak fakulti dan dekan-dekan kerana mereka telah mengambil usaha yang sangat bagus di mana kita dapat cari pelajar kita
dan tidak tinggal seorang pun. Jadi pelajar-pelajar tersebut telah dikenal pasti kalau ada apa masalah mereka dalam mencapai especially kita punya internet inilah. So alhamdulillah daripada situ kita mula apa yang kita perlu bagi pada pelajar dan apa yang pensyarah perlu ada supaya pencapaian dalam PDP ini dapat kita capai. Untuk mahasiswa kita, teruskan kita punya istiqamah dalam pembelajaran PDP. Saya amat faham bahawa pembelajaran dalam talian ini bukan mudah, tapi kita cuba sebaik mungkin. Untuk mereka yang berada di rumah, saya cadangkan supaya dapatkan satu suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk ahli-ahli keluarga juga, kita mohon memberikan support, sokongan kepada anak ini supaya mereka patuh istiqamah dalam pembelajaran. Pastikan jangan ada yang penting dan seterusnya menjaga integriti. Jika berlakunya peperiksaan secara online, kami bagi pihak pendidik di sini mengharapkan supaya integriti itu dijaga, supaya mutu pelajar, graduan yang kita hasilkan itu adalah seorang pelajar yang orang kata berkualiti.